Hi guys, welcome back to Bulu Gadget. Ini adalah Samsung S21 FE Fan Edition. Baiklah, ini adalah smartphone yang paling aku tunggu untuk beli pada awal tahun 2022 ni. Itu sebab aku nak gunakan smartphone Samsung yang menggunakan chipset daripada Snapdragon. Tapi setelah smartphone ni dilancarkan dekat Malaysia dan dapat kabar yang dia tak menggunakan Snapdragon, agak kecewa jugalah pada mulanya. Tapi disebabkan aku dah lama tunggu smartphone ni untuk beli, dan dah kumpul duit lah untuk beli Samsung S21 FE ni. Dan aku belilah untuk guna sebagai daily driver. Dan sebelum ni aku dah pernah gunakan Samsung S21 yang biasalah, which is dia menggunakan chipset yang sama, Exynos 2100. Dekat Samsung S21 FE ni pun gunakan chipset yang sama, which is Exynos 2100. Okay, so macam biasalah, kotak pun dah semakin nipis, dah tak ada dia punya adapter. Itulah, lain kali jangan troll banyak sangat, dia pun ikut juga. Aduh, dah kena beli adapter asing. So, dalam kotak sangat boring, tak ada apa pun. Dan ada tak free casing? Free casing pun tak bagi. So, dia ada kabel C2C. Mana nak cari kepala C2C. Dan apa lagi? Manual. Yup. Itu sahaja. Okay, inilah unboxing yang paling cepat. So, dia punya design memang akan sama je, takkan berubah. Yang beza dia adalah dia punya warna je. And kalau tengok dekat warna putih Samsung S21, dia punya dekat bahagian design kamera warna silver, dia ada kontra lah dengan dia punya back panel ni. Tapi dekat Samsung S21 FE, dia punya warna putih ni, dia sekali jalan dia. Dia tak ada perbezaan warna dekat situ. Dan bumper kamera dekat S21 FE ni pun dia agak nipis lah berbanding dengan S21. Ke aku je yang rasa dia nampak nipis sebab warna dia sama? Kalau ada kontra kat situ, dia nampak macam ada tebal sikit lah sebab perbezaan warna kat situ. Jadi kalau dia warna yang sama macam ni, dia nampak nipis lah. Bahagian kanan phone ni ada power button dan juga volume rocker. Bahagian atas dan bahagian kiri kosong je. Bahagian bawah ada SIM slot yang menyokong 2 SIM card dan tiada penambahan memory card. Lepas tu ada microphone, port charging berjenis Type-C dan juga stereo speaker. Beralih ke bahagian display dia menggunakan Dynamic AMOLED, resolusi Full HD+, menyokong 120Hz refresh rate dan juga ada HDR10+. Jadi dekat dia punya display ni memang tak ada beza dengan S21 punya display. Yang bezakan dia, S21 FE ni agak besar sikit lah dia punya size screen ni. Tapi tak jauh beza pun. Yang ni 6.4 inci, dekat S21 6.2 inci. Yang lain semua lebih kurang sama je. Apa yang S21 ada, S21 FE ni pun ada. Beza dia, harga dia lagi murah lah berbanding dengan S21. Baiklah, beralih ke bahagian spesifikasi engine dia pula. Dia menggunakan chipset Exynos 2100 dipadukan pula dengan RAM sebesar 8GB beserta dua pilihan storage, yang mana 128GB dan juga 256GB. Jadi untuk dia punya spesifikasi engine ni, pada awal video tadi aku ada bagi tahu yang agak kecewa sikit lah sebab dia tak menggunakan chipset daripada Snapdragon. Tapi disebabkan aku dah pernah guna Samsung S21 sebelum ni dan aku dah tahu macam mana dia punya performance, macam mana dia punya kelebihan chipset tu. So, dekat S21 FE ni tak ada benda yang surprise, tapi aku tahu yang ini adalah sebuah smartphone yang flagship lah. Performance dia pun padu. Nak lenjan main game, nak buat tugas harian, semuanya terasa lancar je dekat Exynos 2100. Dan bercakap pasal performance, ada sedikit sebanyaklah dia upgrade dekat S21 FE ni sebab dia menggunakan Android 12 dan juga One UI 4. Aku tak pernah cuba lagi One UI 4 ni macam mana. Nanti kita akan cerita lebih mendalam lah dekat video review nanti. So, untuk bateri dia pula, bateri agak special sikit lah. Kedudukan bateri dia ni di antara atas Samsung S21 dan bawah daripada S21 Plus. Yang mana dia punya saiz bateri ni ialah 4500 mAh. Untuk dia punya pengecasan masih sama, 25 watt. Slow tu Samsung, kena upgrade sikit lah dia punya pengecasan. Tapi upgrade pun tak guna sebab
nak kena beli asing dia punya adapter tu. Beralih ke bahagian kamera dia pula, dia ada dengan 4 kamera. 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 12 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel kamera telefoto dan 12 megapiksel untuk kamera ultra wide. Kamera selfie dia pula 32 megapiksel. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on. Dan untuk harga jualan dia pula, dia bermula dengan RM2,899 untuk 128GB dan RM3,099 untuk 256GB. And kalau kita nak compare harga dengan Samsung S20 FE yang sebelum ni, dia jauh lebih murah lah. And sebelum dia launching, Samsung siap bagi tahu yang mana S21 FE ni pasti akan lebih murah berbanding dengan S20 FE yang sebelum ni. Ya, of course lah, sebab yang sebelum ni dia gunakan Snapdragon, yang sekarang ni dia gunakan Exynos, which is korang punya chipset sendiri. Of course, korang boleh murahkanlah smartphone tu. So guys, untuk video review nanti, kita akan jumpa dekat next video lah, which is aku akan guna dulu smartphone ni, nak tengok macam mana dia punya performance, dia punya kelebihan dan dia punya SOT, dia punya bateri. Sebab dekat S20 FE ada yang banyak komplain lah tentang bateri drain. Tapi dekat S21 FE ni kita nak tengok lah berapa lama dia boleh dapat dalam masa sehari. So guys, nampaknya tu saja video unboxing untuk Samsung S21 FE 5G. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.